Salam sejahtera dan selamat kembali ke channel ini Currentsphere MY, tempat di mana kita bongkar isu-isu semasa secara berani, jujur, dan yang paling penting berdasarkan fakta dan bukan sekadar cakap-cakap kosong. Hari ini, pada video kali ini, kita ingin ulas pasal sesuatu yang sangat penting untuk masa depan rakyat Sabah, yaitu ekonomi. Baru-baru ini, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, Presiden Parti Warisan Sabah, keluarkan satu kenyataan yang cukup menggoncang senario politik negeri. Beliau mendakwa bahwa ekonomi Sabah sebenarnya jauh lebih baik semasa pentadbiran warisan berbanding sekarang di bawah Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS. Nah, bunyi macam biasa saja. Ahli politik ataupun pembangkang mengkritik kerajaan. Biasa kan? Tapi tunggu dulu. Bila kita tengok ataupun bila kita lihat angka yang beliau bentangkan, persoalan ini jadi lebih besar dari sekadar politik. Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita teliti satu persatu. Baiklah, menurut Shafie Apdal, berdasarkan statistik rasmi Keluaran Dalam Negeri Kasar ataupun KDNK Sabah bagi tahun 2023 berjumlah 83,2 bilion. Tetapi pada tahun 2019 semasa warisan pemerintah, KDNK adalah 85,6 bilion ringgit. Yang kalau kita tengok memang lebih tinggi. Bukan setakat lebih tinggi sedikit, tetapi ia juga merupakan angka tertinggi dalam sejarah ekonomi negeri Sabah. Jadi soalnya sekarang, kenapa selepas 4 tahun GRS memerintah, ekonomi Sabah masih belum kembali ke tahap yang pernah dicapai dahulu? Lebih membimbangkan, selepas warisan jatuh pada tahun 2020, KDNK Sabah jatuh menjunam kepada 77,8 bilion ringgit. Dan sampai tahun lepas pun angka itu baru naik ke 83,2 bilion ringgit. Dan masih lagi belum dapat cecah semula tahap yang pada tahun 2019 itu. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Sabah juga satu-satunya negeri yang belum pulih ke tahap ekonomi pra-pandemik. Coba bayangkan, negeri-negeri lain sudah pun pulih ataupun hampir-hampir pulih, tetapi kenapa Sabah masih lagi ketinggalan? Baiklah, seterusnya Shafie Apdal juga membangkitkan isu pengangguran. Pada tahun 2019, jumlah penganggur di Sabah ialah seramai 114.300 orang dan tahun lepas pula naik menjadi 165.600 orang. Lebih 50.000 pertambahan. Ini bukanlah perkara yang kecil dan ini bukanlah sekadar statistik, tetapi ini adalah realiti yang dihadapi oleh anak-anak muda Sabah hari ini yang masih mencari pekerjaan, yang masih menunggu peluang. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2023, kadar pengangguran di Sabah adalah 7,7%, tertinggi di negara ini. Sedangkan purata nasional hanyalah 3,3%. Maknanya apa? Maknanya Sabah terus tertinggal, walaupun kita dengar macam-macam pengumuman pelaburan dan bantuan dari kerajaan pusat. Shafie Apdal juga sentuh pendekatan yang warisan ambil semasa mereka memerintah dahulu. Dia kata waktu itu mereka fokus untuk ubah struktur ekonomi Sabah supaya tidak terus bergantung kepada ekspor bahan mentah semata-mata. Mereka coba wujudkan ekonomi nilai tambah. Antaranya mereka lancarkan beberapa kilang minyak masak tempatan. Contohnya kilang minyak masak BESS di Tawau yang mula beroperasi pada awal 2020. Kilang minyak ini juga diusahakan oleh Benta Wawasan Sendirian Berhad. Dan kilang ini juga hasilkan 2.000 metrik tan minyak masak sebulan. Bukan sahaja kurangkan kebergantungan kepada semenanjung, tetapi juga membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Bukan itu saja, ada juga proyek minyak masak Gold di Sandakan, hasil usaha sama antara Sawit Kinabalu dan Intipati Minyak Sendirian Berhad.
Kemudian minyak masak Onsoy di Keningau, hasil usaha SLDB dan Sabara Sendirian Berhad. Semua proyek ini dirancang sebagai sebahagian daripada pelan ekonomi jangka panjang yang dikatakan boleh memberi impak besar kepada pendapatan dan peluang pekerjaan rakyat Sabah. Tetapi selepas pertukaran kerajaan, semua inisiatif ini macam senyap. Tidak banyak kedengaran sambungannya. Nggak tahu macam mana sudah, apa sudah jadi. Masih lagi berjalan ataupun sudah terbengkalai. Tidak tahulah. Dan yang paling mengejut, dalam keadaan keuangan yang agak ketat, Kerajaan Warisan juga berjaya melunaskan bon 1 bilion ringgit yang diwarisi daripada zaman Barisan Nasional lebih awal dari tarik matang, yaitu sebelum 9 Desember 2019. Ini bukanlah perkara yang kecil, sebab ia menunjukkan disiplin keuangan dan kesungguhan mengurangkan beban hutang negeri. Tetapi selepas itu, menurut Syafi Abdal, momentum pembangunan terhenti. Beliau juga menyindir kerajaan GRS yang katanya lebih banyak bergantung kepada bantuan dan peruntukan dari kerajaan persekutuan, tetapi tidak nampak hasil sebenar yang sampai ke bawah. Katanya lagi, pemimpin GRS lebih gemar melaksanakan model ekonomi lama, eksploitasi sumber mentah tanpa membangunkan sektor hiliran ataupun industri pemprosesan yang boleh mencipta lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti. Jadi sekarang sampai sudah kita ke bahagian yang paling menarik, yaitu bagian perbincangan. Macam biasalah, kalau kita tengok semua angka dan proyek yang Syafi Abdal bentangkan, memang ada juga logik bila dia kata ekonomi Sabah lebih baik di zaman warisan. Tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh nafikan yang GRS juga berdepan cabaran yang besar, yaitu COVID-19 melanda selepas mereka mengambil alih. Ekonomi global merundum, harga barang naik, ketegangan geopolitik pun memainkan peranan. Namun begitu, adakah semua ini cukup untuk menjadi alasan kenapa Sabah masih tertinggal dari segi pemulihan ekonomi berbanding negeri yang lain? Dan lebih penting lagi, adakah betul GRS gagal meneruskan legasi yang warisan mulakan karena faktor ego politik? Maksud saya, bila ada proyek baik dari kerajaan lama, kenapa tidak disambung? Kan? Adakah karena takut memberi kredit kepada pihak lawan? Atau macam mana? Apa pandangan kamu semua? Dan satu lagi perkara yang kita kena tanya, adakah pelaburan yang diumumkan oleh GRS dan kerajaan persekutuan seperti 8 bilion tahun lalu betul-betul turun ke rakyat? Atau adakah ini sekadar angka besar yang hanya bagus untuk tajuk berita sahaja? Rakyat Sabah masih lagi bergelut untuk mencari kerja. Ramai yang masih hidup susah, anak muda masih berhijrah ke Semenanjung untuk mencari peluang. Ini semua bukanlah teori, tetapi inilah realiti harian kita. Jadi kepada Anda semua yang sedang menonton, yang sedang mendengar ulasan ini, saya ingin tanya kamu. Adakah Anda rasa yang ekonomi Sabah benar-benar lebih baik semasa warisan? Atau Anda percaya bahwa GRS memerlukan lebih masa untuk membina semula asas ekonomi negeri? Dan persoalan yang paling besar dalam PRN yang akan datang, adakah faktor ekonomi ini akan menentukan nasib politik GRS dan juga warisan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, kami ingin dengar suara Anda. Adakah Anda rasa proyek-proyek seperti minyak masak BESS, minyak masak Gold, dan Onsoy patut dihidupkan semula? Atau kita perlukan pendekatan baru sepenuhnya? Baiklah, itu sahaja untuk episode kali ini di Currents VMY. Kalau Anda rasa perbincangan ini atau ulasan ini membuka mata Anda semua, jangan lupa untuk tekan like, share kepada rakan-rakan Anda, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini supaya Anda tidak terlepas pendedahan berani yang akan datang. Kita bukan sekadar bincang isu ataupun menyampaikan berita, tapi kita juga mempersoalkan dasar dan mencari penyelesaiannya. Sampai kita jumpa lagi di dalam episode yang akan datang. Ingat satu perkara,
Masa depan Sabah bukan ditentukan oleh retorik, tetapi oleh tindakan dan keputusan rakyatnya. Karens VMY, suara rakyat jadi agenda utama. Salam sejahtera semua, sekian, terima kasih.